Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Kamafi dari kumpulan 2 akan menceritakan tentang masalah dalam kontrak pembinaan. Sebelum itu saya kenalkan ahli kumpulan saya. Ada Muhammad Aiman bin Ahmad bin Muhammad Atarabushi, Muhammad Syazlan bin Mat Yunus, dan saya sendiri Ahmad Kamafi, Wan Muhammad Burhan dan juga Aiman Hisham. Okey, untuk pengenalan, kontrak bermaksud perjanjian yang dibuat antara pembuat janji dan penerima janji dengan balasan yang sah. Kontrak juga termaktub dalam undang-undang mengikut Akta Kontrak 1950, dan kontrak terbahagi kepada 3, iaitu bertulis, lisan dan juga disiratkan dalam perlakuan pihak-pihak yang terlibat. Pihak-pihak yang terlibat boleh dikategorikan dalam 3, iaitu klien, pihak profesional iaitu engineer atau arkitek, dan akhir sekali adalah kontraktor. Untuk objektif kajian kami, yang pertama adalah untuk mengkaji masalah-masalah yang dihadapi oleh kontraktor berkaitan kontrak. Yang kedua, mengetahui kesan-kesan masalah kontrak terhadap kontraktor dalam sesuatu projek. Dan yang terakhir, mengenal pasti cara penyelesaian yang diambil oleh kontraktor dalam mengatasi masalah-masalah berkaitan kontrak. Itu saja. Dan saya pas kepada seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syazlan bin Mat Yunus. Saya akan membentangkan tentang pernyataan masalah. So, pernyataan masalahnya ialah kelemahan dalam pengurusan projek, iaitu dalam peringkat pengurusan kontrak. Kontrak ialah suatu perjanjian untuk melakukan sesuatu perbuatan yang boleh dikuatkuasakan di sisi undang-undang. Bagi membolehkan suatu perjanjian menjadi kontrak sah dan boleh dikuatkuasakan di sisi undang-undang, sesuatu kontrak perlu mempunyai beberapa elemen penting, iaitu kontrak, istilah kontrak bertulis ataupun kontrak lisan. Permasalahan dalam kontrak akan mengakibatkan pertikaian antara pihak-pihak yang terlibat dalam projek tersebut serta melibatkan kerugian yang besar. Selain itu, bab ini juga akan membincangkan soal punca-punca kegagalan sesuatu projek pembinaan dan mengatasi impak daripada permasalahan kontrak pembinaan yang berlaku. Oleh hal demikian, langkah-langkah boleh diambil untuk mengetahui punca permasalahan dan mengurangkan serta meminimumkan perkara tersebut berulang lagi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aiman Hisham bin Saiful Bahari. Okey, untuk metodologi kajian kami menjalankan kajian secara sistematik untuk menentukan skop kajian dan untuk mengenal pasti permasalahan-permasalahan yang berlaku dalam kalangan kontraktor di tapak pembinaan. Jadi untuk metodologi kajian kami menggunakan 2 kaedah, iaitu soal selidik dan kajian literature. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Aiman. Saya akan membentangkan bahagian analisis data. Data yang kami peroleh adalah berdasarkan soal selidik yang kami jalankan melalui Google Form dan telah diisi oleh 15 kontraktor, dan hasil dapatan kajian ini akan menguraikan tentang masalah-masalah kontrak yang pernah dihadapi oleh kontraktor berdasarkan pengalaman mereka dan kesan-kesan masalah tersebut serta cara penyelesaian mereka dalam mengatasi masalah tersebut. Dan bagi bahagian ini kami akan persembahkan hasil dapatan kami dalam bentuk yang ringkas dan mudah difahami, iaitu dalam poin dan jadual. Baiklah, kita teruskan dengan hasil analisis data. Bagi dapatan pertama, 80% daripada jumlah responden, iaitu seramai 12 kontraktor, pernah mengalami masalah berkaitan kontrak, manakala baki 20%, iaitu seramai 3 orang, tidak pernah mengalami masalah tersebut. Bagi dapatan kedua, 10 masalah berkaitan kontrak telah disenaraikan dan kontraktor diminta untuk memilih masalah-masalah yang pernah mereka hadapi berdasarkan pengalaman mereka. So, ini adalah hasil dapatan kajian di mana masalah berkaitan kontrak yang paling banyak pernah dihadapi adalah kenaikan kos bahan dan jentera semasa serta kelewatan bayaran setiap kemajuan kerja. Kemudian diikuti dengan perubahan kerja yang banyak dan rumit oleh klien serta perubahan kerja yang tidak mengikut spesifikasi ditetapkan, dan kemudian pertikaian dengan klien. Seterusnya, penyediaan dan pengurusan dokumen serta penambatan kontrak tanpa runtingan, dan kemudian kesulitan dalam menghadapi kontrak serta akhir sekali iaitu pelanggaran kontrak oleh salah satu pihak dan kelewatan menandatangani kontrak. Bagi dapatan 3, kami ingin mengetahui lebih lanjut masalah-masalah berkaitan kontrak daripada pengalaman kontraktor sendiri, selain daripada senarai masalah-masalah yang
pada dawatan kedua. So masalah-masalah lain tersebut adalah kemajuan kerja tidak mencapai peratusan yang ditetapkan, kerja tidak mencapai kualiti yang ditetapkan, kemudian tempoh kontrak yang terlalu singkat, diikuti dengan lukisan arkitek dan lukisan struktur yang tidak selari, dan akhir sekali isu cuaca tidak menentu yang boleh mengganggu proses pembinaan, dan akhirnya secara tidak langsung menjejaskan tempoh kontrak yang telah ditetapkan. Baiklah, untuk dapatan keempat kita dah masuk pada kesan masalah kontrak. Untuk yang pertama iaitu kemajuan projek terjejas. Kontraktor diminta untuk memilih daripada skala 1 hingga 5, iaitu dari tidak terjejas hingga sangat terjejas bagi kesan ini. So daripada jadual ni kita dapat tengok kebanyakan kontraktor memilih pada skala 4 dan skala 5, iaitu pada skala 4 sebanyak 60% 9 kontraktor, dan pada skala 5 40% 6 kontraktor. Jadi ini menunjukkan yang masalah kontrak ini memberi kesan kepada kemajuan sesuatu projek itu. Hai, nama saya Wan Muhammad Burhan bin Wan Zulkifli. So saya akan sambung part analisis data. Untuk soalan kelima adalah kesan masalah kontrak, risiko untuk penempatan kontrak. So nilai yang tertinggi adalah 40% mewakili 6 orang kontraktor memilih skala 4, dan 33.3% mewakili 5 orang kontraktor memilih skala 5, dan 26.7% mewakili 4 orang kontraktor memilih skala 3. So berdasarkan hasil tinjauan kami untuk soalan ini, kami dapat simpulkan bahawa risiko yang sangat tinggi untuk penempatan kontrak sekiranya mempunyai masalah dalam sesebuah kontrak. Seterusnya untuk soalan 6, kesan masalah kontrak adakah mendatangkan lebih banyak kerugian. So nilai tertinggi yang kami dapat adalah 60% mewakili 9 orang kontraktor yang memilih skala 4, iaitu rugi, dan 40% mewakili 6 orang kontraktor memilih skala 5, iaitu sangat rugi. So berdasarkan hasil data yang kami dapat ni, kami dapat simpulkan bahawa sebuah syarikat akan rugi sekiranya mempunyai masalah dalam sesuatu kontrak. Seterusnya untuk soalan 7, kesan masalah kontrak adakah masalah ini akan menjejaskan kredibiliti seorang kontraktor. So hasil tinjauan kami, nilai yang tertinggi adalah 60% mewakili 9 orang kontraktor yang memilih skala 5, iaitu sangat tinggi, dan seterusnya 26.7% mewakili 4 orang kontraktor memilih skala 4, iaitu tinggi, dan 13.3% mewakili 3 orang kontraktor memilih skala 3, iaitu sederhana. So berdasarkan hasil ini, kami dapat simpulkan bahawa sekiranya mempunyai masalah dalam suatu kontrak, ia akan menjejaskan kredibiliti seorang kontraktor. Seterusnya untuk soalan 8. So untuk soalan 8 ni, kami minta kontraktor untuk memilih satu masalah yang kami sampaikan di soalan 2, dan juga berserta dengan cadangan mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut. So hasil daripada dapatan daripada Google Form, sebanyak 5 buah syarikat memilih masalah kelewatan bayaran bagi start kemajuan kerja. So cadangan mereka menyelesaikan masalah tersebut ialah membuat tindakan tegas atau tindakan undang-undang terhadap klien yang gagal membayar mengikut jadual, dan mengambil deposit sebanyak 5% untuk 50% daripada keseluruhan pembinaan. Selain itu, sebanyak 3 buah syarikat memilih masalah kenaikan kos bahan jentera semasa. So cadangan mereka menyelesaikan masalah tersebut dengan maklumkan kepada klien serta mengadakan perbincangan untuk mengemaskini kontrak dengan kos pembinaan yang terkini dengan persetujuan bersama. Di samping itu, 3 buah syarikat memilih masalah pertikaian dengan klien. Cadangan mereka menyelesaikan masalah tersebut dengan mengadakan rundingan bersama klien untuk mencapai kata sepakat dalam menyelesaikan isu yang berlaku, dan melantik pihak berkecuali untuk mendapat keadilan bagi kedua-dua belah pihak. Seterusnya, sebanyak 2 buah syarikat memilih masalah pelanggaran kontrak oleh satu pihak. So cadangan mereka menyelesaikan masalah tersebut dengan melakukan perjanjian lebih terperinci dan memperbaiki kualiti komunikasi antara dua pihak. So akhir sekali, sebanyak 2 buah syarikat memilih masalah
penamatan kontrak tanpa rundingan. So cadangan mereka menyelesaikan masalah tersebut dengan meminta penjelasan agar dapat menyelesaikan masalah. So untuk soalan ke-9, itu soalan terakhir kami, adalah kami minta pandangan kontraktor, adakah kontrak merupakan satu ilmu penting dalam menjamin kejayaan sesuatu projek. So hasil data daripada Google Form, kesemua kontraktor, iaitu 15 kontraktor bersetuju bahawa kontrak merupakan salah satu elemen penting dalam menjamin kejayaan sesuatu projek. So itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Untuk kesimpulan, sebanyak 15 kontraktor dari berbeza syarikat telah dipilih bagi soal selidik dan mereka telah memberi kerjasama yang baik dalam membantu melaksanakan projek ini. Hasil kajian mendapati beberapa permasalahan kontrak memberi impak yang negatif kepada mereka, terutamanya dalam prestasi kerja mereka serta reputasi syarikat. Oleh hal yang demikian, penyediaan kontrak yang jelas serta terperinci harus dilaksanakan bagi memudahkan serta mengelak sebarang permasalahan berlaku sebelum dan selepas pelaksanaan projek. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.